Okey, baik. Sebelum kita mulakan kelas, saya nak minta lah Ustaz kelas kita, Syed Hafiz untuk bacakan doa sebelum kita mulakan kelas. Syed Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina rahmatika wa ansur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ftahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waqiyasan wa la tu'assir rabbika min bil ghaib. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Syed Hafiz. Okay, jadi Alhamdulillah hari ini berapa Ramadan? 8 Ramadan dah. Maksudnya dah 8 hari kita semua berpuasa. Jadi kita akan teruskan kelas seperti biasa memandangkan minggu lepas kita semua dah cuti. Nanti kita akan bincangkan bila kita nak ganti kelas untuk kelas minggu lepas yang kita tak ada. Okey, jadi sebelum saya nak mulakan kelas, saya nak memperkenalkan kaunselor pelatih yang ada di unit kejayaan dan kaunseling UiTM Campus Pasir Gudang. Jadi saya persilakan Cik Sulhana untuk perkenalkan diri kepada para pelajar. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jelas tak suara saya? Nampak tak saya? Nampak. Alright, okay. Again, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So saya minta masa sikit lah untuk saya perkenalkan diri saya. Okay, nama saya Nur Dahiyah Sulhana binti Zainal. Kamu semua boleh panggil saya Nur sahaja, ringkas Nur. Jadi saya merupakan kaunselor pelatih dekat unit kejayaan dan kaunseling yang mana kiranya saya kira pelajar intern lah dekat sini. So saya berasal daripada Batu Pahat Johor dan akan berkhidmat selaku kaunselor pelatih sehingga 9 Julai 2021. Jadi apa job skop saya sebagai kaunselor pelatih ni adalah dengan menyediakan perkhidmatan sesi kaunseling individu ataupun kelompok. Juga saya menyediakan bimbingan individu dan kelompok. Juga korang boleh datang kepada saya untuk menerima perkhidmatan inventory seperti apa yang saya sediakan. Kita ada DAS, gaya belajar, gaya bercinta, lepas tu minat kerjaya dan sebagainya. Jadi sesiapa yang berminat untuk kira macam session dengan saya, boleh contact saya teruslah. Saya bagi number phone. Boleh semua? Boleh. Boleh. Okay, number phone saya 017 730-9973. So saya ada juga tulis dekat chat. So kalau sesiapa yang berminat anytime boleh WhatsApp saya untuk nyatakanlah korang nak buat bimbingan ke, nak buat sesi counselling ke, ataupun berminat untuk buat mana-mana inventory, boleh terus contact saya lah. Ada apa-apa soalan tak? Macam bayar ke, boleh contact waktu bila ke, ada siapa nak tanya tak? Student respon ya. Ada. Okay, tak apa. So you all boleh contact saya waktu office hour lah macam biasa 8 sampai 5 bila-bila masa boleh contact dan tiada bayaran yang dikenakan, free of charge. Contoh macam ada satu grup ni berminat untuk buat inventory gaya bercinta. So you all boleh contact saya akan sediakan segala bahan-bahan dan kita akan set lah nak jumpa dekat mana, pukul berapa, semua tu.
Begitu juga dengan sesiapa yang berminat untuk buat kaunseling individu, segan kan nak jumpa kawan-kawan, dengan kawan-kawan, boleh terus kontak saya. So segala perkongsian ataupun segala isu yang diceritakan, kita memang sangat-sangat menjaga kerahsiaan kalian lah. Jadi contoh ya, Syed Hafiz tadi ada buat sesi dengan saya, kita berdua je akan tahu kerahsiaan tu. Even Cik Aina sendiri pun mungkin kita tak bercerita lah kepada beliau. Memang kita akan two-way session je. Kiranya macam Syed Hafiz, saya dan Allah saja yang tahu, macam tu. Okay, setakat ni semua faham tak? Faham. Setakat ni faham Cik Noh, faham. Alright, so again saya mempromosikan perkhidmatan saya kepada anda, sesi kaunseling individu, sesi kaunseling kelompok, bimbingan individu, bimbingan kelompok dan juga beberapa perkhidmatan inventory. So saya tunggu kehadiran ataupun saya tunggu korang kontak saya. So insyaAllah semoga dipermudahkan urusan kita semua. Itu saja Cik Aina, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cik Noh. Jadi bagi para pelajar yang berminat dengan perkhidmatan Cik Noh, boleh terus kontak Cik Noh pada waktu pejabat 8.5 Ahad sampai hari Khamis. Okey, jadi sebelum kita mulakan kelas untuk presentation, saya nak ambil attendance dulu. Okey, siapa yang nama yang saya sebut ni, kalau ada tolong kata ada ya. Pertama, Nur Hazira binti Yusaini. Ada Miss. Nur Nabiha binti Azman. Ada Miss. Nur Rashidah Izzati. Ada Miss. Putri Nur Anatasha. Ada Miss. Syafiqah Syamimi. Ada Miss. Syed Hafiz Ashraf. Saya Miss. Alia Nabila. Saya Miss. Nur Adlin Khairina. Adlin ada tak? Adlin Khairina. Okay, Nur Aida Syafida. Ada Miss. Nur Alia Natasha. Alia Natasha ada? Okay, Nur Fatihah Nafisa. Saya Miss. Okay, Nurul Ashikin. Saya Miss. Muhammad Arif. Saya Miss. Okay, Muhammad Fakur Razi Lutfi. Saya Miss. Okay, Fakur Razi. Ya? Saya dah semak dekat sistem. Nama awak tak ada lagi tau. Nanti awak register semula boleh? Boleh ada. Pilih nama kaunsil tu nama saya tau. Kalau tak pilih nama saya nanti nama awak tak masuk dalam sistem saya. Baik. Alright, thank you. Next, Nuri Nadira. Okay, Nelly Nazura. Saya Miss. Okay, Nur Asma Syazwani. Saya Miss. Okay, Nur Husna Syahida. Saya Miss. Nur Eliana. Okay, Nur Jannah. Rashidah Nur Diana. Ada Miss. Siapa tu? Siapa tu? Dia share device dengan saya. Dia punya internet tak betul pula tu. Tu siapa? Siapa nama? Saya Wanura Farisha. Saya belum Ada Miss. Saya baru sabar. Sabar sekejap. Rashidah Nur Diana ada? ada. Okey. Siti Nur Ain Ashikin? Ada Miss. Saya kongsi dengan Okey. Adlin Hafiz? Saya Miss. Okey, Akmal Lutfi? Akmal Lutfi ada? Okay, Hakim Henry C? Ada. Intan Nur Mawadah? Ada Miss. Muhammad Adam? Adam tak ada? Muhammad Firdaus? Saya Miss. Rashad Daniel? Ada Miss.
Alright, so ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang lagi yang tak ada. Saya tak tahulah lambat masuk ke ataupun tak hadir. Sebab yang kontak saya seorang je yang tak hadir. Yang lain-lain tu kita tunggulah. Okey, untuk AJK Multimedia, Adlin Hafiz dan juga Muhammad Firdaus, saya nak minta tolong nanti semasa kawan-kawan awak semua tengah presentation, screenshot beberapa gambar dan kemudian send dalam grup WhatsApp kelas kita, boleh? Boleh Miss. Alright, thank you. So, first group untuk presentation dah ready ke? Miss, Adam tak ada. Adam pergi mana? Tak tahu. Saya nak call jap. Alright. Okay, so sementara kita menunggu ketibaan saudara Muhammad Adam bin Abdullah. So far, berapa ramai stay kat dalam kampus ke semua dalam kampus? Ada yang duduk kat rumah tak? Kami, saya rumah Miss. Saya kampus Miss. Kampus. Lagi? Saya rumah Miss. Rumah. Okay, Rumah. Kampus. Okay, macam mana dia buat pemilihan sama ada duduk kampus ataupun duduk rumah? Macam mana? Ke diberi pilihan sama ada nak duduk kampus ke nak duduk rumah macam tu? Ke ataupun diwajibkan yang kos ni kena balik kampus? Serta-serta fakulti Miss. Serta-serta fakulti je masuk kampus. Fakulti apa tu ya? Tak tahu. Awak Firdaus kat mana? Rumah ke kat kampus? Saya kat rumah Miss. Awak kos apa? Saya FKM. Mechanical? Ya betul. Oh, okay. So yang masuk kampus ni siapa yang guna lab ke macam mana? Miss. Okay, kau siapa yang guna lab? Kimia? Kimia. FKA. Terawam, kimia, alright. Yang duduk dalam kampus makan kat mana? Kafe? Terawih Ada kat mana? luar. Oh, ada luar? Oh, ada luar boleh masuk Boleh. Pet food. Okay, penatnya soalan masing-masing. Sikit lagi nak buka, sabar. Puasa ke tidak yang jawab ni? Puasa Miss, insyaAllah. Okay, terawih dekat mana? Dekat bilik ke? Kat PI ke? Kadang PI, kadang bilik. Okay, baguslah. Tak kisahlah awak kat mana, kat rumah ke, kat bilik ke, kat kampus ke, kat PI ke. Yang penting kita sama-samalah mengimarahkan bulan Ramadan dengan membuat tarawih. Kalau lagi bagus, siapa yang rajin buat qiyamul lail. Pahalanya berganda-ganda. Alright. Muhammad Adam dia dah ada belum? Belum Miss. Belum. Okay, siapa ni? Daniel try contact dia. Okay Miss. Okay, so second group, saya nak tanya, group Muhammad Arif dengan Fakur Razi dah ready ke? InsyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah berkat Ramadan ni, berkat awak sharing-sharing pahala, sharing-sharing ilmu ni, pahala awak lagi berganda-ganda. Okay, jadi group potensi diri dah ready ke slide semua? Kalau dah ready, saya nak bagi awak untuk present ni. Madam, nak tanya sikit boleh? Ya. Untuk present ni, berapa lama nak kena present? Berapa lama? 20 ke 30 minit macam tu? Boleh? Nanti akan ada sesi soal jawab daripada kawan-kawan awak juga. Itu dah termasuk juga. Sesi soal jawab dan juga presentation. Okay? Okay, so Arif dengan Razi dah ready? Arif dengan Razi, Fakur Razi dah ready belum? Saya tengah menentukan present ni. Katanya belum ready.
Okay, so kepada kawan-kawan lain, awak semua kena fokus dengan presentation yang akan dibentangkan oleh grup Arif dan juga Fakur Razi, dan semasa selepas habis presentation, saya nak setiap wakil kumpulan akan tanya soalan kepada grup yang berbentang, iaitu grup potensi diri oleh Arif dan juga Fakur Razi. Boleh yang lain? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Okay. Soalan kena tanya berkaitan dengan tajuk jangan tanya soalan yang di luar tajuk. Tiba-tiba dah nak ujung-ujung tanya buku kat mana, makan apa, tak nak Saya nak soalan yang berkaitan dengan tajuk. Okay, so Arif dengan Fakur Razi boleh share slide dan juga sedialah untuk present. Alin Hafiz dengan Mak Firdaus jangan lupa snap gambar, screenshot gambar. Baik Miss. Tengah standby nak screenshot ni Miss. Baik, Miss. Alright. Ada nampak ke ni? Nampak. Nampak Jangan. Okay. Nampak Nampak. Jadi Arif teruskan dulu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Kalau boleh buka mic ni. Sabar. Arif, Fakur Razi, kalau boleh siapa yang presentation saya nak buka lah kamera ya. Buka kamera, buka mic. Sebab semua orang nak fokus kat awak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab dapat teruskan dengan presentation untuk bulan saya, itu saya dan Razi. Dan hari ini saya nak membentangkan tentang potensi diri. Jadi harap semua orang boleh bersabar dan teruskan dengan bagi fokus untuk slide kita orang, walaupun tak berapa banyak slide-nya. InsyaAllah kita orang akan sedangkan sebanyak mana yang boleh. So, Razi. So, sebelum saya teruskan dengan pembentangan ni, slide ni, korang tahu tak apa tu potensi diri dan macam mana korang tahu potensi diri korang? Sebenarnya korang tahu ke potensi diri tu macam mana? Kalau korang nak tahu, kalau tak tahu, kalau korang nak tahu, potensi diri tu sebenarnya kebolehan dalam diri seseorang. Tidak kira kalau dalam bentuk aktiviti yang korang suka buat, hobi ataupun perkara yang korang dah selalu buat setiap hari yang boleh korang jadikan sebagai potensi diri korang. Jadi daripada keterangan tersebut, aku rasa korang semua boleh tahu apa potensi diri korang. Sama ada katakan salah seorang, saya bagi contohlah rakan kita bernama Amir lah. Dia suka main bola. Dan dia selalu main bola, dia tahu macam mana nak main bola semua, dia tahu cara nak kelecek semua. Jadi itu adalah potensi diri dia. Jadi daripada potensi diri itu kita nak kena tahu apakah kepentingan potensi diri ini. Dan adakah potensi diri ini penting? Secara keseluruhannya, ya. Potensi diri itu penting kerana dengan potensi diri ini kita boleh tahu apa kita nak jadi dan cita-cita dan pencapaian kita pada masa akan datang. Dengan potensi diri inilah kita tahu apa kita nak jadi. Katakan potensi diri kita terletak pada kiraan atau pembelajaran. So daripada potensi tersebut, kita tahu kita nak jadi apa. Kalau kira-kira kita boleh jadi ahli matematik,
ataupun pensyarah dalam subjek matematik. So potensi diri tu memang penting. Kalau korang nak tahu apa korang nak jadi untuk masa depan. Kalau tak ada potensi diri ni, semestinya korang tak tahu korang nak pergi mana, hala tuju korang, ataupun nak jadi nak tahu korang nak dapat kerja apa pun tak tahu. So potensi diri ni tu penting. So that's it. Next So kalau nak tahu potensi diri ni terdapat beberapa tips. Pertama sekali, kenali diri sendiri terlebih dahulu. Kenali diri sendiri terlebih dahulu lebih daripada kenali orang lain. Katakan kalau kita tak tahu bakat kita, kita tak tahu apa kebolehan kita, jadi daripada point tu kita kena kenal diri sendiri kita dulu terlebih dahulu. Apa yang kita suka buat, apa yang kita nak buat, apa yang kita selalu lakukan yang mana jadikan perkara tu senang nak buat dan boleh jadikan sebagai rutin harian. Daripada aktiviti tersebut, kita boleh tahu potensi diri kita. Yang kedua, kenali tujuan hidup. Daripada tujuan hidup, kita boleh tahu kita nak jadi apa. Dengan tujuan tersebut, kita nak tahu macam mana nak jadi seseorang yang kita nak jadi. Katakan nak jadi seorang engineer. Kita kena tahu apa tujuan hidup kita nak jadi seorang engineer dan macam mana nak jadi seorang engineer. Jadi, daripada tujuan tersebut, potensi diri itu mesti kena ada kaitan juga kan. Potensi diri ni bagusnya dia menerangkan lagi tujuan hidup dan dengan tujuan hidup tu juga boleh menerangkan lagi apa potensi diri kita. Yang ketiga, kenali motivasi hidup. Mustahil lah kalau hidup kita ni, kita hidup pun tak ada motivasi nak buat sesuatu, kita nak belajar tak ada motivasi, tak mustahil lah. Jadi kalau nak kenal potensi diri kita, kena ada motivasi. Kalau tak ada motivasi, kita tak tahu macam mana nak tahu potensi diri kita kalau tak ada galakan ataupun perkara yang boleh memberi motivasi kepada diri kita untuk mengenali pasal diri kita. So sebenarnya nombor 3 dan nombor 1 ni ada kaitan juga. Sebab kalau tak motivate, kita tak kenal diri sendiri. Bila tak kenal diri sendiri, ada kaitan dengan nombor 2 juga, iaitu kenali tujuan hidup. Okay, yang seterusnya, nombor 4, hilangkan pemikiran negatif. Seperti kita tahu zaman sekarang ni, pemikiran dia sentiasa negatif. Ataupun tak juga. Pemikiran negatif tu sentiasa ada, tak mungkin tak ada. Jadi katakan kalau ada orang aksiden ke apa ataupun dilanda kemalangan, kat situ orang yang dilanda kemalangan dia mula fikiran negatif. Sama juga kalau potensi diri kita tak tahu, orang akan kutuk kita, kau tak hebat lah itu ini, kau tak tahu potensi diri kau. Jangan fikir negatif. Daripada situ kau jangan fikir negatif, jangan ambil kata-kata negatif atau pemikiran negatif yang diberikan oleh orang lain. Dia tak beri efek mana pun dekat korang. So kalau boleh hilangkan dulu pemikiran negatif tu sebelum mengetahui potensi diri sendiri. Yang kelima, jangan mengadili diri sendiri. Nombor 5 ni secara keseluruhannya, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Diri kita dengan diri orang lain tak sama walaupun kita dipanggil manusia. Tak. Walaupun kita manusia, tapi kita ni berlainan dari segi sikap, adab dan apa yang kita hebat dalam suatu perkara. Tak semua sama. Tengok, katakan seorang ni hebat dalam masak, yang seorang lagi hebat dalam hoki, lagi seorang pula hebat dalam bola ataupun hebat dalam aktiviti-aktiviti yang dia orang suka buat, yang senang nak buat, yang dia orang suka lakukan, dan katakan jenis hobi lah.
Jadi semua orang tu berlainan. So katakan orang tu tak ada apa potensi diri. Jangan bandingkan, tak baik. Mengadili diri sendiri ni tak baik juga sebab dia akan bergerak ke nombor 4 hilangkan pemikiran negatif. Kalau mengadili diri sendiri akan menyebabkan pemikiran negatif. Jadi kalau boleh jangan adili diri sendiri dengan orang lain. Tak wajib ataupun lebih baik tak digalakkan. So, Razi? Okay, untuk kenali diri sendiri ni secara saya cerita sedikit lah daripada pengalaman saya sendiri. Masa saya darjah 6, saya tidak tahu apa potensi diri saya. Walaupun saya lakukan pelbagai perkara, tak kira lah dari segi pembelajaran, sukan semua. Tapi saya tak tahu apa potensi diri saya, apa yang saya hebat, apa yang saya boleh lakukan untuk yang saya suka lakukan yang boleh jadikan sebagai potensi diri saya. Jadi bila saya tak tahu potensi diri saya, itu yang membuatkan hidup saya ni susah sikit. Nampak sekarang ni dah berlainan sikit daripada zaman dulu lah. Dulu diri saya ni teruk jugalah daripada zaman sekarang. Sebab sekarang ni saya dah tahu apa potensi diri sendiri. So masa saya darjah 6, saya kenali diri saya dengan saya cuba nak fahamkan apa yang saya suka, apa yang saya hebat dalam subjek apa yang saya suka lakukan dalam aktiviti sukan. Jadi daripada perkara tersebut, saya dapat mengenali apa potensi saya. Contohnya saya suka subjek sains, matematik. Bila saya tahu apa kebolehan saya dalam dua subjek tersebut, saya tahu potensi diri saya terletak pada dua subjek tu. Dan saya teruskan, cuba nak kenali lagi. Saya tahu saya hebat dua subjek tu dan ada lagi aktiviti lain. Jadi bila saya dah kenali potensi diri saya boleh improvekan lagi personality saya supaya saya boleh jadi seorang yang lebih baik. Tak semestinya daripada kenali ikut cara orang lain ataupun tengok pada orang sekeliling, tak juga. Dia bergantung pada diri sendiri. Razi ada nak kongsikan pengalaman? Tak ada? Ikut boleh nampak kan slide ni kan? Boleh? Nampak kan? Tukar lihat. Nanti kan Razi, nanti slide tu buka besarkan slide tu full screen. Kalau tak nanti tulisan dia kecil, tak nampak. Oh, baik ada. Alright. Kalau mengikut pengalaman potensi diri, saya rasa macam saya tak dapat tahu lagi apa potensi diri sebab saya masih lagi dalam proses untuk mengenali diri sendiri. Jadi kalau boleh time masa saya berada di universiti ni, saya ingin tahulah lebih dalam apa potensi diri saya dan apa yang saya boleh dapat dalam masa 3 tahun saya mengambil diploma dekat UiTM Pasir Gudang ni lah. Jadi itu saja, saya akan teruskan ke slide seterusnya. Sekejap saya buka besar. Ni seperti yang saya serangkan tadi, jangan mengadili diri sendiri. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Kerana setiap manusia adalah berlainan seperti yang saya terangkan. Bukan kerana diri kita ni lebih teruk daripada orang lain, bukan maksud kita boleh mengadili diri kita dengan memaksa diri kita untuk menjadi orang yang kita tidak mahu, yang kita tidak mampu untuk jadi. Bukan macam itu caranya untuk kenali potensi diri. Jadi kalau boleh nak kenali potensi diri, jangan bandingkan dan kalau boleh cuba jangan mengadilkan diri sendiri. Supaya kita tidak kesali dengan perubahan yang kita telah lakukan melalui pengadilan diri sendiri dengan pemaksaan diri sendiri untuk melakukan perkara yang kita tidak mahu.
Jadi Razi ada lagi tak slide? Ada. Tapi ni video lah. Sekejap saya. Kalau saya play video ni korang boleh dengar tak? Dengar? Tak dengar. Tak dengar? Dia nampak kan video tu bergerak tapi tak ada suara. Betul. Betul saudara. Kalau gitu korang tengok je lah dulu video. Video tu boleh ceritakan tentang seorang gamers. Dia dah tahu potensi diri dia dalam bermain game dan dia teruskan dia punya bidang tu untuk bermain game dan menjadi streamer. Jadi saya play je lah video ni. Soalan balik. Apa ni? Tak ada. Okay. Terangkan. Apa tentang video tu Jadi video ni berdasarkan apa yang saya faham lah sebab Tenzi ni dia seorang pro player yang dia dah tahu potensi diri dia terhadap main game, jadi dia teruskan dalam bidang bermain game tersebut. Dan dalam masa dunia kini, Tenzi ni dia dikenali sebagai salah seorang pro player dalam bidang bermain game dalam satu dunia lah. Jadi dia gunakan kemahiran untuk bermain game tersebut menjadikan bidang kerjaya dan dia telah pun berjaya menjadi streamer dan pro player dalam bidang main game lah. Itu je lah saya nak cakap tentang video tersebut. Kesimpulan sekali lagi. Jadi kesimpulannya potensi diri, kalau kita dapat mengenali
diri kita dengan lebih mendalam, kita dapat melihat fungsi setiap elemen yang dikenakan oleh Allah SWT kepada manusia. So seterusnya kita juga dapat memahami lebih jelas setiap potensi yang ada pada diri seseorang manusia. Contohnya macam Arif cakap tadi, ada yang pandai main bola, ada yang pandai dalam pembelajaran dan yang lebih-lebih lagi. Jadi setiap manusia dia ada potensi diri yang masih belum diketahui ataupun telah diasah oleh setiap manusia. Jadi yang terakhir, kita dapat menguasai atau mengenal diri sendiri dengan lebih mendalam. Contohnya yang saya telah bagi pada poin yang kedua tadilah. Jadi itu je daripada slide kami. Ada sebarang soalan? Soalan daripada grup-grup lain? Okay, untuk yang menanyakan soalan tu, saya nak nanti sebelum awak tanya soalan, kenalkan diri dulu. Sebabnya saya nak tick dekat borang. Saya nak tengok grup mana yang jawab, grup mana yang bertanyakan soalan dan grup mana yang tak tanya soalan. Okay, jadi boleh teruskan Arif? Baiklah. Jadi ada sebarang soalan? Assalamualaikum. Saya ada soalan nak tanya. Okey, Baiklah, nama saya Adil Hafiz. Saya nak bertanya, ada kemungkinan tak seseorang itu dia mempunyai dua atau lebih potensi diri? Ya, betul. Berkemungkinan juga sebab potensi seseorang bukannya terletak pada satu potensi diri saja. Dia boleh jadi lebih dari satu. Dia bergantung kalau orang tersebut suka lebih daripada satu aktiviti ataupun dia hebat lebih daripada satu aktiviti. Jadi kemungkinan besar dia boleh mempunyai lebih daripada satu potensi diri. Oh, terima kasih. Sama. Ada lagi yang lain? Kalau ada yang tak faham pun bagi tahu saja kat part yang mana kita orang boleh terangkan lagi. Ahli grup yang lain, ahli kelas yang lain, tanyakan soalan. Maaf, saya ada soalan nak bertanya. Saya Muhammad Firdaus. Soalan saya berbunyi macam ni. Pada pendapat anda, adakah patut seseorang tu dia mengasah bakat diri ataupun potensi diri dia dalam masa yang sama dia mengabaikan tanggungjawab dia lain? Sebagai contoh macam ada seorang pelajar sekolah, dia memang minat dalam bidang e-sukan ataupun bermain game lah. So dia rancang, dia plan, dia nak jadikan bidang sukan tu sebagai salah satu kerjaya dia. Dalam masa yang sama dia abaikan pelajaran dia. So macam mana? Apakah berikan pendapat anda macam tu? Untuk menjawab soalan tersebut, ada sedikit konflik untuk jawapan soalan tersebut. Kalau dia nak teruskan dengan bidang gaming ataupun nak asah lagi kebolehan dia dalam gaming, boleh. Tapi pelajaran tu mesti diutamakan dulu sebab kalau tak ada pelajaran, gaming ataupun pengasahan bakat dalam gaming tu tak boleh dijayakan. So secara keseluruhannya pelajaran tu kurang-kurangnya diutamakan lah. Jangan diabaikan secara keseluruhan. At least ada juga ambil pelajaran tu dalam pengasahan bakat. Sebab kalau nak asah tu kena ada pelajaran. Kalau tak ada pelajaran tak boleh nak asahkan bakat. Tak semestinya juga kalau nak abaikan, tak boleh. Sebab kalau satu perkara tak boleh bergantung pada satu benda saja, mesti ada bergantung pada benda lain. Sama juga dalam pengasahan bakat. Adakah itu menjawab soalan?
Baik saudara menjawab soalan. Terima kasih. Sama. Ada lagi? Saya Hazira. Saya Ya. nak tanya, macam mana kalau orang tu tak jumpa lagi potensi diri dia? Macam saya bagi tadi, tips yang 5 tips tadi, pertama dia kena kenali diri dia sendiri. Maksudnya kena tahu apa yang dia suka buat, apa hobi dia, apa yang saya nak buat, apa tujuan saya buat benda ni. Bila dia tahu tujuan, dia boleh tahu apa hobi dia tahu apa dia nak buat, apa dia suka buat. Jadi dia boleh asah, and at the same time, dia boleh kenali potensi diri dia. Kenali diri sendiri dengan ikut pada tips tadi. InsyaAllah dia boleh kenali potensi diri. Potensi diri bukannya ambil masa yang singkat untuk kenali. Dia boleh ambil masa yang panjang untuk kenali potensi diri. Dia bergantung bagaimana dia nak kenal dan macam apa inisiatif dan langkah-langkah yang dia ambil untuk kenali potensi diri. Masih confused ataupun tak terjawab soalan? Okey, jawab soalan. Nak tanya, Ya. Kalau nak tahu potensi diri ni, orang sekeliling dia main peranan juga atau tak? Apa yang main peranan? Orang sekeliling kita, kawan-kawan kita, sebab kalau kita tak kenal diri kita lagi, tapi kawan kita yang macam kita tak kenal diri kita, so kita tanya orang macam kau rasa aku macam mana? Adakah orang sekeliling kita main peranan? Boleh juga. Kawan kita ni bertindak sebagai supporting role dalam pengasahan dan pengenalan diri kita. Jadi macam kita tahu zaman sekarang, kita mempunyai banyak rakan untuk berbual, untuk kenali, untuk cakap, bergaul. Jadi kita boleh gunakan rakan-rakan kita untuk mengenali potensi diri. Kita boleh tanya apa yang kita hebat, apa yang kita suka lakukan. Sebab bukan setakat family kita je yang kenal diri kita. Bukan setakat diri kita je juga. Rakan kita pun boleh kenal kita lebih rapat daripada family kita. Mungkin dia lebih meluangkan masa kepada rakan, kadang-kadang rakan kita pun tahu apa kita suka lakukan. Ada masa rakan kita ni dia tidak mempengaruhi langkah-langkah untuk mengetahui potensi diri kita. Tapi tak semua perkara dia mempengaruhi. Ada sedikit je lah, tak ke semua perkara dia mempengaruhi. Jadi rakan pun boleh juga mempengaruhi dalam mengenali potensi diri. Tak faham ke? Ada yang faham? Tak faham ke? Tak update? Okey, faham. Terima kasih. Okay, saya Nurul Ashiki Mahmud Jeffrey. Saya ada soalan. Adakah tips untuk mengembangkan potensi diri? Ada tak tips untuk mengembangkan potensi diri? Itu saja, terima kasih. Mengembangkan potensi diri. Mengembangkan potensi diri, pertama sekali kena asah dulu dan cuba fahamkan potensi diri kita dulu, apa yang kita boleh buat untuk kembangkan lagi. Apa yang kita boleh lakukan? Saya ambil contoh lah, main bola lah. Okay. Minta maaf lah kalau pelajar perempuan tak suka main bola ke apa. Contoh saja, contohlah main bola, itu potensi diri kita. Nak kembangkan lagi, tu contohnya nak jadikan main bola tu sebagai pekerjaan ke apa. Kalau
menjadikan sebagai suatu pekerjaan ataupun kerjaya, boleh juga mengasahkan potensi diri dan juga cuba kenali potensi diri kita tu lebih mendalam. Masih tak terjawab soalan ke? Ataupun tak boleh? Terjawab soalan, terima kasih. Saya Rashid Nudana. Saya nak tanya, macam tadi kan cakap orang sekeliling kita memainkan peranan yang penting kan? Dan orang sekeliling kita yang paling dekat dengan kita adalah ibu bapa kita. Dan macam mana kalau orang ni tahu potensi diri dia dan dia berminat nak kembangkan potensi diri dia, tapi parents dia tak support. Jadi macam mana dia nak macam kita nak cakap macam mana macam mana dia nak berbincang atau nego dengan parents dia untuk kembangkan bakat dia tu. Okey tu. Oh, so parent tak setuju dengan potensi diri dia. Adakah dia macam itu? Rashidah? Contohlah orang ni minat menari atau berlakon, tapi parents dia tak bagi dia untuk pursue dia punya minat atau potensi diri tu lebih lanjut. Macam tu lah. Kalau macam gitu, cuba terangkan kenapa kamu suka potensi diri tersebut dan kenapa awak nak jadi potensi diri tersebut. Kalau terangkan dengan baik, akan mendapat pengakhiran yang baik. Terangkan sehabis yang boleh kenapa, dan jikalau parents masih tak setuju, tak semestinya perlukan persetujuan parent untuk pursue potensi diri kita yang kita nak jadi. Kadang-kadang pun rakan pun boleh juga menjadi dorongan untuk diri kita untuk mengejar potensi diri kita. Tak semestinya parent saja. So kalau parent tak setuju, cuba convincekan dengan cara yang terbaik yang kau boleh lakukan, dan cuba berikan inisiatif dan contohlah untuk diorang lebih faham kenapa korang suka potensi diri tersebut. Contoh macam Okay, faham. Thank you. Nak tanya. Ya. Saya Abdul. Macam mana kalau seorang tu dia ada potensi diri tu, dia ada potensi diri dia, tapi dia tak minat. Contoh macam dia ada pro main game, tapi dia tak minat. Dia patut teruskan ke atau tak payah? Untuk kes macam tu, dia macam nombor 5 tadi, mengadili diri sendiri dengan orang lain. So terfaham apa maksud adil kan? Maksudnya nak samakan diri kita dengan orang lain. Kalau boleh janganlah kita samakan, jangan kita adili diri kita. So kalau dia tak suka untuk main game ataupun bakat dia dalam main game, jangan teruskan. Cari yang mana dia suka lakukan, dan walaupun dia tak tahu nak buat, at least asah dan cuba untuk buat sebagai rutin harian. Katakan tak suka main game tapi suka main badminton, asah main badminton saja, cuba sampai dapat, nanti boleh ubah potensi diri dia daripada main game jadilah main badminton pula. Kalau boleh jangan samakan diri sendiri. Okay. Assalamualaikum. Saya Hakim Indri. Nak tanya, kalau seorang tu dia cuba banyak benda kan, tapi dia tak jumpa lagi potensi diri dia. Dia buat ni, dia gagal, buat ni gagal. Tu maksudnya dia tak ada potensi diri ke macam ni? Dia bukan tak ada potensi diri sebenarnya. Dia masih tak kenali diri dia. Dia tak tahu apa yang dia suka lakukan. Dia bukan
jangan buat saja, tapi kalau tak tahu apa yang dia suka lakukan, mana dia nak kenal potensi diri dia. Jadi bukan tak ada, dia cuma tak kenali diri dia dan dia tak kenali potensi diri dia. Dia tak kenal apa yang dia nak buat, apa yang dia suka. So kalau boleh kenali diri dia. Kalau tak kenal, kalau dia tak kenal, tak boleh nak tahu apa potensi diri. So ada lagi soalan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Adlin Khairina. Saya nak tanya, adakah potensi diri ni hanya dalam bentuk positif ataupun ada juga dalam bentuk negatif? Jika ada dalam bentuk negatif, seperti apa tu? Dalam bentuk negatif, sebenarnya ada potensi diri tu dalam bentuk negatif. Katakan merempit. Dia suka merempit, dia tahu macam mana nak buat, nak rempit, nak buat kustan, nak fly atas motor. So tu negatif. Kalau yang positif punya, dia punya potensi diri dalam sukan tu satu, sebab memperbagi kesihatan diri dan menambah baikkan tahap kesihatan. So tu positif. Kalau yang lagi satu, potensi diri, dia suka tolong orang. Potensi diri dia suka tolong orang. Jadi daripada tu dah tanya kaunselor. Bila dia suka tolong orang, potensi diri dia suka bantu orang. Jadi daripada potensi diri tersebut, dia boleh tahu dia nak jadi apa. Kalau merempit tu, kalau negatif, kalau nak hentikan potensi diri yang jenis negatif ni, kena beri kaunseling lah sikit. Beri kaunseling dan cuba beri dia pemahaman sikit kenapa dia tidak sepatutnya lakukan perkara tersebut, tak sepatutnya teruskan dengan potensi dia dalam merempit, supaya dia boleh tahu potensi diri yang dia ada tu sebenarnya negatif. Okay. Okay, lagi soalan seterusnya. Saya nak laju sikit kan. Yang tanya tu kemudian saya nak yang jawab Razi pula. Asyik, Arif je suara dia. Sian Arif lah puasa, haus je. So lepas ni Razi pula Okay, grup lain laju sikit. Lepas ni grup pertama, grup Adam dengan Daniel nak petang. Saya nak tanya pada presenter yang kedua. Saya Eliana, first of all. Soalan saya, awak dapat tak kenal pasti potensi dalam diri awak dan macam mana potensi tu boleh bawa kepada kemajuan diri sendiri? Mungkin boleh jadi inspirasi kepada kawan lain ke? Terima kasih. Razi? Tadi time dalam slide saya dah cakap dah yang saya masih tak dapat tahu lagi potensi diri saya. Jadi yang saya berharap time saya duduk universiti diploma untuk 3 tahun ni saya dapat mengenali diri sendiri dengan lebih dalam. Jadi saya rasa maafkan saya tak boleh jawab soalan awak sebab saya masih belum dapat mengetahui potensi diri saya lagi. Saya nak jawabkan. Macam mana saya kenali potensi diri, daripada tak jawab. Macam mana saya kenali potensi diri saya? Pada mulanya, saya tak tahu apa yang saya suka buat sebenarnya. Saya tak hebat dalam banyak perkara. Tapi bila saya lakukan sesuatu macam saya belajar dan saya main sukan, bila saya tahu saya tak suka sukan, saya tak hebat dalam sukan, saya tak teruskan. Dan saya teruskan dengan pelajaran. Bila saya dapat tahu yang saya hebat dalam matematik dan sains, yang mana orang lain mempunyai kesukaran, saya jadikan pembelajaran dalam sains dan matematik itu sebagai potensi diri saya supaya saya boleh mengajar orang lain. Jadi
kenali potensi diri sendiri boleh juga daripada melakukan sesuatu yang kita suka. Bila kita tak suka buat perkara tu, jangan teruskan. Tukar buat benda lain. Kalau tak suka dalam pembelajaran, tukar lagi. Cari naik basikal, suka naik basikal, suka mengembara. Jadi pengembaraan itulah dia punya potensi. Supaya dia boleh kongsikan pengalaman dia dengan orang lain. Secara keseluruhannya nak kenali potensi diri sendiri bukan senang. Dia makan masa dan tenaga dan juga mentaliti kita sebab yelah orang lain semua suka kutuk sebab kau tak hebat tu lah, kau ada potensi ke nak teruskan. Bila keadaan macam tu, tu yang membuatkan nak kenali potensi diri tu susah. Tapi kita kena ada keteguhan diri, nak kenalkan potensi diri, nak kenali potensi diri, nak tahu apa kita nak jadi. Jangan ambil kata orang lain tu sebagai motivasi diri sendiri, tak perlu. Melainkan kalau orang lain tu bagi motivasi yang baik, kita boleh ambil. Macam Ustaz sebelum cakap, ambil yang baik, buang yang buruk. Apa yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari diri kita. Kita ambil apa yang baik. Okay. So, ada lagi? Saya. Siapa tu? Assalamualaikum, saya Husna. Saya nak tanya macam mana seseorang nak pupuk potensi diri dalam diri mereka yang tidak suka bergaul ataupun seorang yang pendiam lah. Terima kasih. Pendiam Dulu pun saya ni seorang pendiam jugalah. Jadi mungkin ada susah, ada yang senang untuk jawab soalan ni. Seorang yang pendiam ni nak kenali potensi diri tak perlu bergantung pada orang lain, dia bergantung pada diri sendiri. Maksudnya inisiatif diri sendiri lah nak lakukan untuk kenali potensi diri sendiri. So macam bercanggah sikit dengan apa yang saya cakap sebelum ni. Macam orang keliling ada memainkan peranan yang penting untuk kenali potensi diri. Saya cakap tu macam 50-50 lah, bergantung pada keadaan. Kalau orang sekeliling tak memberi pengaruh yang besar untuk kenali potensi diri, jadi tak payah nak ambil. Kalau inisiatif diri sendiri lebih besar pengaruhnya dalam mengenali potensi diri, boleh teruskan dan kenali lagi. Kalau orang yang pendiam ni, dia lebih kepada inisiatif daripada pengaruh orang ramai. So lebihkan inisiatif dan cuba plan untuk apa yang nak buat untuk kenali potensi diri. Orang yang pendiam tak semestinya enggak. Okey, baik. Jadi untuk soalan terakhir, satu lagi soalan. Miss saya, please. Okey, minta Mbak Wada. Saya nak tanya Razi tu. Wada nak tanya Razi. Razi jawab soalan terakhir. Macam Wada ada seorang kawan yang baru yang ada masalah mental health problem. So agak susah untuk dia nak cari potensi diri dia kan. Lagi-lagi dia tak dapat support daripada parents. So macam mana kita as a friend nak at least membantu dia walaupun sikit. Itu je. Razi? Saya try jawab. Bagi saya kalau kita ada seorang kawan yang macam kurang upaya ataupun dia kata apa tadi? Awak kata apa tadi? Apa tu? Kenapa? Intan. Kawan-kawan awak tu ada apa mental? Dia ada mental health problem, so dia tak banyak dengan orang lain lah. Macam tu.
Okay, kalau saya bagi contoh macam kalau ada masalah mental health, kita as a friend lah, kalau kita betul dengan dia, kita sayang dia, at least kita ada dengan dia time dia susah ataupun senang. Maksudnya kita sentiasa teman dia lah. Jadi dengan cara tu kita boleh dorong dia ataupun kita boleh nasihat dia untuk macam mana saya cakap, supaya dia boleh dapat tahu potensi diri dia. So kita boleh sentiasa dengan dia, kita boleh tegur. Jadi dia tak adalah keseorangan bila orang lain tak ada dengan dia, faham tak? Sebab awak kata tadi tu kawan awak kan, so maksudnya awak kena dah sentiasa ada dengan dia untuk tegur dan macam mana saya cakap, saya pun tak tahu. Untuk sentiasa dekat dengan dia lah, senang cerita. Itu je yang saya boleh cakap sebab saya pun tak faham sangat situation dia. Sebab saya tak ada kawan yang ada masalah mental health, sebab saya kawan je dengan semua orang, saya jenis yang open minded. Jadi saya okey je dengan semua orang. Menjawab ke soalan tu? Jawab. Thank you. Okay, last word daripada Arif dengan Ibu Razi. Last word. Short and simple je. Kenali potensi diri, kenali kejayaan kita. Tak kenal potensi diri, kita tak tahu apa kita nak jadi. Jadi letakkan kepentingan pada potensi diri, tidak kira walaupun pelajaran diutamakan, potensi diri tetap diutamakan juga. Okay, Razi? Kalau kita dapat kenali diri dengan lebih dalam, jadi insyaAllah potensi diri tu kita dapat asah dengan lebih luas. Jadi itu sajalah daripada saya dan Arif. Okey, baik. Terima kasih kepada Muhammad Arif dan juga Muhammad Fakrul Razi Lutfi di atas pembentangan berkaitan dengan tajuk potensi diri. Okey, jadi banyak input yang menarik dan juga input yang berguna untuk kita sama-sama amalkan ataupun kita sama-sama dengarkan daripada pembentangan tadi. Okey, untuk potensi diri sebenarnya seperti yang dibentangkan oleh Arif dan juga Razi, setiap orang ada potensi diri yang tersendiri. Kita tak boleh nak bandingkan diri kita dengan orang lain. Contoh, ada orang dipandai melukis, kita tak pandai melukis, terus kita rasa down, terus kita rasa macam aku ni tak ada bakat ke, tak ada hobi ke, tak ada potensi diri ke. Setiap orang ada potensi masing-masing. Walaupun pada kita benda tu kecil, tapi sebenarnya bila kita betul-betul polish, betul-betul take serious dengan potensi diri tu, dia boleh develop untuk jadi satu yang bermakna. Sebagai contoh macam Razi kata main game. Kita tengok macam main game ni buang masa, macam tak ada faedah. Tapi kalau betul-betul orang yang betul-betul menghargai bakat tu, menghargai potensi tu, dia ambil serius dengan potensi diri dia dan juga cuba untuk kembangkan potensi diri dia. Sebagai contoh jadi game streamer tadi, mungkin dalam sekarang kita ada pertandingan e-sport kan. Jadi kita boleh tunjulkan bakat dalam bidang e-sport, siapa-siapa yang pandai main game. Okay, kemudian kalau kita nak kenal potensi diri ni, memang macam Razi kata, dia ambil masa dan kadang-kadang kita macam masih blur lagi. Walaupun umur dah 20 tahun macam ni kan, macam aku ni sebenarnya ada bakat apa potensi apa jadi kalau kita nak kenal, antara salah satunya pertama, jumpa dengan kaunselor. Cuba untuk buat ujian-ujian psikologi. Kita ada macam-macam ujian untuk kenali diri. Sebagai contoh, ujian personality diri. Kat situ kita boleh tahu kat mana kelebihan diri kita, kat mana kekurangan diri kita. Sebagai contoh macam ni saya share. Okay, sebagai contoh, kalau bagi siapa-siapa yang belum pernah cuba buat ujian inventory personality CD, nanti boleh try, boleh tanya Cik Noh macam mana nak buat ujian ni untuk kenal diri kita. Sebagai contoh, ini adalah antara trait-trait personality yang ada dalam ujian tu. Kita nak tengok agresif kita ni tahap mana, tinggi ke rendah, kita ni extrovert ke introvert, kita ni mampu bertahan dalam situasi mencabar ke ataupun jenis hati tisu. Kita ni suka menolong orang ke tidak. Jadi melalui ujian-ujian personality diri ni, secara tidak langsung kita dapat kenal potensi diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui kita tanya dengan orang-orang terdekat kita. Sebagai contoh, kalau kita belajar, tanya lecturer kita ke, tanya family kita, tanya kawan-kawan terdekat kita, apa yang mereka nampak kelebihan pada diri kita.
Dan kemudian kita janganlah cuba untuk menidakkan ataupun kita rasa macam alah tipu ni, saja nak jaga hati ni. Kita kena hargai setiap pandangan orang terhadap diri kita sama ada positif ataupun negatif. Okey, macam tadi ada juga soalan tanya, apakah peranan orang sekeliling dalam mengembangkan potensi diri kita? Sangat penting support daripada orang sekeliling sebab kita tak boleh bergerak sendiri sahaja. Kita sentiasa akan ada interaksi dengan orang lain. Tak kisahlah dengan family ke, dengan kawan-kawan ke ataupun dengan sesiapa sahaja. That's why kita kena cuba untuk fahamkan mereka dengan apa yang kita minat. Sebagai contoh, cuba terangkan secara detail. Jangan macam acuh tak acuh, macam ia tidak ada budak ni nak main game. Kalau contohlah mak ayah kita nampak kita main game kan, kita kata game ni boleh jana duit, game ni boleh jadi berjaya. Tapi ada certain parents yang rasa macam main game ni macam tak ada masa depan kan. Jadi kita ni sebagai orang yang ada minat yang sangat mendalam dalam bidang tu, cuba untuk fahamkan orang lain. Contohnya fahamkan ibu apa. Kenapa kita minat? Apa potensi dia? Apa yang kelebihan-kelebihan yang ada dalam bidang tu. Kemudian bagi mereka yang kata dah cuba macam-macam tapi gagal, tak juga jumpa apa potensi dalam diri kan. Itulah namanya perjalanan hidup. Kita kena sentiasa explore, keluar, jangan duduk dalam bilik, jangan terperuk dengan media sosial sahaja, keluar. Cuba cari minat, cuba satu-satu. Bila kita cuba baru kita tahu. Kalau kita tak cuba, itu yang kita rasa macam aku ni hopeless kot, tak ada apa-apa benda-benda yang boleh dibanggakan. Sebab tu kita kena cuba. Bila cuba baru kita tahu. Alright, faham? Faham tak? Faham, Miss. Okay. Faham, okay. Jadi kalau untuk macam awak semua ni kan, bila boleh dikatakan kategori remaja kan, so support each other, support kawan-kawan. Bila ada kawan berniaga, kita support. Bila ada kawan main game, kita support. Bila kawan nak belajar, kita support, tolong, bantu. That's why kita kena saling bantu-bantu untuk kembangkan lagi potensi diri tu. Macam tadi ada orang kata kawan dia ada masalah mental health kan, dibantu kawan dia. Kalau rasa diri sendiri tak mampu, cuba usahakan jumpa dengan pakar profesional. Contoh doktor ke ataupun kaunselor ke, lecturer ke untuk consult dia. Kalau rasa diri dah tak mampu nak bantu kan. Sebab itulah kita semua ni, komuniti kita tak kisahlah dalam keluarga, kawan-kawan, kena saling bantu-bantu untuk mengembangkan lagi potensi diri. Okay, yang penting sekali, setiap orang ada potensi diri masing-masing. Jangan rasa aku ni tak berguna. Kena rasa hargai diri sendiri, kena rasa bersyukur. Yang setiap apa yang kita buat tu sebenarnya merupakan satu kelebihan. Alright? Boleh? Boleh. Okay. So nanti ending nanti baru saya akan komen presentation hari ini. Presentation group 1 dan juga group kedua. Alright, untuk group pertama Muhammad Adam dan juga Rashad Daniel. Dah bersedia belum? Miss Adam tak respon lah. Adam tak respon. Dia tak ada inform ke dia pergi mana, dia buat apa? Tak, dia tak inform. Dia tak inform. Okay. So terpaksalah kita drag. Alright, minggu depan untuk group Adam dengan Bentang boleh? Okay, Miss. Okay, so memandangkan tak ada group lain, saya nak terus komen untuk bentangan ni untuk improvement bagi group-group lain. Okay, pertama sekali, okay, saya puji group ni, okay, group ni santai, relax, kita dengar kan, tak ada pressure sangat. Soal jawab pun masih lagi boleh dijawab. Okay, tak adalah rasa macam okay next question. Okay, untuk Arif, okay, saya boleh katakan Arif ni okay, dia responsif lah, maksudnya apa yang orang tanya dia jawab, dia cuba jawab. Dia tak adalah biarkan orang blur-blur ataupun dia biarkan je kan. Kemudian pembentangan pun okey. Tone suara awak kadang-kadang saya dengar macam bercerita, kadang-kadang macam membentang. Jadi cuba sesuaikan tone suara tu untuk next presentation ataupun next sem ke, next kelas ke kan. Bahasa pun, penggunaan bahasa tu pun penting, macam korang, diorang. Cuba formal kan sebab kita tengah buat pembentangan, bukan untuk borak-borak biasa. Alright, boleh Arif? Okay, itu untuk improvement. Okay, next untuk Razi. Okay.
Betul introvert awak ni kan? Okay, untuk Razi, okay. Saya faham, okay, awak kata awak tak jumpa lagi potensi diri kan. That's why lah kita kena mencuba. Cuba sesuatu yang baru. Kalau kita tak cuba, kita tak akan jumpa apa potensi diri kita. Contoh macam bentangan ni mungkin rasa macam tak confident ke ataupun rasa malu ke kan. It's okay, ini proses pembelajaran, alright. Nanti bila next kelas ataupun next presentation, cuba untuk tonjolkan diri. Contoh kalau ada soalan, try the best untuk jawab. Jangan kata saya tak ada pengalaman ni. Amboi, terus left Razi. Razi dengar? Dengar macam. Okay. Miss, kalau ada soalan-soalan, try the best untuk jawab. Jangan kata saya tak tahu, saya tak pasti. Sebab kawan-kawan ni dia tanya soalan, dia berfikir. Jadi orang yang jawab pun kenalah menjawab soalan dia. Alright? Kesian kawan-kawan awak yang berfikir soalan tu, nanti macam aku penat kot fikir soalan tak ada orang jawab. Nanti kan dia rasa down pula. So try the best untuk jawab soalan-soalan kawan-kawan. Okay, so overall untuk presentation hari ni, saya minta grup-grup lain juga akan datang untuk minggu depan dan seterusnya. Take note apa yang perlu diperbaiki. Yang pertama sekali untuk slide presentation awak, okay. Dah betul lah tajuk, isian semua tu, tapi tolong selitkan citation sumber mana yang awak ambil. Saya tak nak lah apa yang awak cakap nanti, apa yang awak present tu hanya pendapat kosong awak macam tu, pendapat awak saja. Saya nak ada citation daripada sumber mana yang awak ambil. Contoh jurnal ke, artikel ke, tulis kat bawah tu daripada mana, link dia apa, daripada siapa, nama-nama dia. So nampaklah benda ni berilmiah. Tak adalah sembang-sembang kosong kan. Itu yang pertama, kena ada citation. Daripada sumber mana info yang awak dapat tu. Yang kedua ialah sila pastikan ejaan dalam slide tu betul. Saya tak nak ada apa orang kata typo English Melayu, lepas tu typo segi ejaan ke. Kalau boleh, kalau nak guna Inggeris, guna full Inggeris. Kalau nak guna bahasa Melayu, guna bahasa Melayu. Kalau campur-campur, kalau bahasa Inggeris, italic kan. Okay? Be professional sebab kita untuk pembentangan. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga ialah bagi mereka yang menggunakan video ataupun audio, make sure awak dah test dengan kawan awak kan berpartner berdua kan. Buat apa tu? Orang kata buat rehearsal dulu, test. Suara tu function ke tak? Video tu function ke tak? Kalau tak tadi macam tadi, video boleh main tapi tak ada suara. So kita macam blur-blur, ni video pasal apa kan? So make sure lepas ni test video dan juga audio tu boleh main dekat dalam Google Meet. Okay, yang seterusnya ialah berkaitan dengan tone suara. Okay, macam Arif tadi dia terlalu relax. Saya macam okay, relax sangat dia ni, kita tengah bentang ni kan. Kemudian kena ada momentum yang cepat sikit. Jangan macam jeda dia terlalu lama macam betul senyap lama kan. Itu akan drag masa. Jadi kawan-kawan yang lain yang nak tanya soalan tak sempat. Macam sekarang ni ada 3 grup tak dapat nak tanya soalan. Sebabnya itulah terlalu lama sangat. Maksudnya kalau nak jawab tu biar bersemangat, biar cepat, biar laju, biar tepat. Jangan lebih-lebih sangat. Okey. Kemudian yang terakhir ialah sekarang ini ialah grup pemenangan. Jadi setiap grup ada 2 orang presenter. Saya harapkan dua-dua presenter ni aktif. Jangan seorang cakap, seorang diam. Seorang bentang, seorang main tekan slide je. Kalau boleh biar dua-dua main peranan. Alright, sebab ni ini markah individu walaupun kerja grouping tapi markah individu. So make sure lepas ni after ni grup-grup yang bentang, saya nak dua-dua tu bercakap, dua-dua tu main peranan. Jangan letakkan beban pada seorang je. Sebab nanti kawan-kawan awak yang tanya ni soalan yang spontan. Jadi nanti kesian dia seorang dia fikir, pastikan dua-dua dia berfikir. Alright? Okay, itu saja untuk komen presentation hari ini dan saya harap untuk presentation yang akan datang akan ada improvement. Cuma je satu je, saya kan minta ada wow factor dalam presentation. Contoh, ada yang berlakon ke, ada yang menyanyi ke. Saya tak nak video semata, sekurangnya ada satu yang menghiburkan ataupun dia bermanfaat yang boleh diingati. Contoh, presenter group potensi diri ni apa yang awak ingat?
Jadi saya ingat dia ada mainkan video game cuma tak ada suara. Kan tak best kan? So macam orang kata tunjukkan something yang orang boleh ingat presentation awak. Sebabnya nanti akan ada test, akan ada exam. So kalau boleh grup-grup seterusnya pastikan ada wow factor dalam presentation awak. Boleh faham semua? Boleh ni. Boleh Miss. Faham Miss? Faham Okey, untuk yang AJK Multimedia tadi ada tak ambil gambar? Ada Miss, ada. Okey, nanti bagi dalam grup WhatsApp, okey? Boleh Miss. Okey. Miss hantar dalam grup Ya, grup kelas kita. Okey. Hantar je seberapa banyak yang awak ada supaya jadi kenang-kenangan kepada kawan-kawan awak mentang ni. Kalau tak nanti kan macam sunyi je. Boleh Miss. Tak ada masalah. Okey, terima kasih Firdaus. Okey, untuk presentation akan datang ada apa soalan tak? Daripada grup yang lain yang belum mentang. Ada ke? Setakat ni tak ada masalah. Okay, saya tak ada masalah. Faham apa yang saya nak dalam presentation? Faham Miss. Maksudnya Miss nak yang something yang bukan Apa Firdaus? Apa Firdaus? Miss nak something yang bukan sekadar present kosong lah. Maksudnya ada something yang boleh buatkan kita rasa macam menarik dekat presenter tu sendiri, betul tak Miss? Ya, betul, tepat sekali. Okay. Saya nak benda yang menarik dalam presentation awak dan juga saya nak yang paling penting dalam slide awak masa awak tengah present tu ada citation, sumber mana yang awak ambil. Saya tak nak awak punya sumber tu hanya pendapat awak je. Kita kena ada kukuhkan dengan fakta-fakta daripada mana sumber yang awak ambil tu, boleh? So nampaklah ini ilmiah, awak semua kan pelajar universiti, bukannya pelajar sekolah. Jadi bila pelajar universiti ni kenalah tunjuk ke intelektualan dia tu melalui citation sumber mana yang awak dapat. Okey, faham? Faham Miss. Faham Miss. Alright. So untuk presentation saya harap untuk next akan ada improvement. Sebelum kita habiskan kelas, saya nak ingatkan kepada awak semua, saya nak tunjuk satu poster. Boleh nampak tak? Boleh Miss. Boleh Miss. Okey, jadi untuk makluman semua pelajar, sepanjang Ramadan ni akan ada beberapa pertandingan. Jadi antara pertandingan yang dijalankan ialah pertandingan menu sunnah. Okey, kalau kat sini awak semua boleh scan nanti QR code dia. Kat sini ada poster, kita ada juga YouTube unit Hal Ehwal Islam, kemudian kita ada juga Instagram unit Kejayaan Counselling dan juga pertandingan menu sunnah. Okay, untuk pertandingan menu sunnah ni sangat mudah dan sangat lumayan hadiahnya. Kita akan bagi hadiah dalam bentuk wang dan juga sijil. Untuk pertandingan menu sunnah ni saya nak minta semua pelajar, caranya mudah, awak masa tengah buka tu mesti akan ada makanan-makanan kan kat atas meja awak tu kan. Mana makanan yang awak rasa itu merupakan makanan sunnah, snap gambar cantik-cantik, kemudian upload dalam Instagram, tag UKK-UITM-PG. Sebabnya kat situ semua nanti akan dikumpulkan segala gambar yang berkaitan dengan menu sunnah untuk kita judge, untuk kita cari siapa pemenangnya. Jadi ini sangat mudah, tak perlu nak stres-stres sangat. Okay? Masa tengah makan, tengah nak buka tu ambil gambar. Kemudian letaklah caption-caption yang menarik. Kemudian kami nanti akan lihat dalam Instagram untuk pilih pemenangnya. Ini terbuka kepada pelajar UiTM Cawangan Kampus Pasir Gudang sahaja. Tarikh pertandingan adalah 13 April sehingga 2 Mei. Jadi tempohnya panjang. Awak bukannya setakat boleh hantar sekali, boleh hantar hari-hari nak upload pun boleh, tak ada masalah. Alright? Ada apa-apa soalan tak berkaitan dengan pertandingan menu sunnah? Tak ada Miss. Tak ada Okey, jadi saya nak tanya, apa contoh-contoh menu sunnah, makanan sunnah yang awak rasa berkaitan dengan pertandingan ni?
Nasi biryani ayam kurma. Alright, okay lagi? Kurma. Kurma, itu sudah pasti. Hari-hari awak nak upload gambar kurma pun tak ada masalah. Tapi pastikan angle-nya cantik, caption-nya menarik. Baru kita boleh pilih sebagai pemenang. Okay, lagi apa lagi menu sunnah? Apa lagi? Ke awak semua makan makanan western ni bila berpuasa? Makanan Jepun, makanan Korea je ni? Makanan Melayu Miss, selalu makanan Melayu. Makanan Melayu. Okay. Contoh, makanan Melayu apa yang makan? Apa selalu. Tapi kadang-kadang setiap hari lain-lain resepi lah Miss. So kadang-kadang ada sampai sambal petai udang kan. Saja je lah nak buat orang lain terliur dalam ni kan. Okay, dapatnya kita kena habiskan kelas kita dah ni. Nak gerak dah ni nak beli makanan semua. Okay, jadi saya harapkan semua dapat menyertai pertandingan ni, tak susah pun. Jadi harap kerjasama, semua boleh upload gambar menu sunnah, kemudian tag dalam Instagram UKK UiTMPG. Okay, ambil gambar cantik-cantik, letak caption menarik-menarik, kemudian kami akan pilih pemenang selepas tamatnya tempoh pertandingan. Okay, ada apa lagi soalan daripada yang lain sebelum kita habis kelas? Tak ada Miss. Tak ada soalan apa-apa ni. Okay, tak ada soalan apa-apa lagi Okay, so kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul as, dan insyaAllah kita akan jumpa pada minggu hadapan pada waktu yang sama pukul 5 petang. Dan untuk grup yang presentation, saya mohon sangat-sangat jangan macam ni. Maksudnya jangan tiba-tiba patut dia grup presentation tapi dia tak ada. Kalau ada masalah tolong inform. Jangan hilang-hilang macam ni. Nanti kesian dekat partner awak, kesian dekat grup-grup lain. Okay, boleh? Boleh, insyaAllah boleh. Okay, insyaAllah. Okay, jadi selamat buka kepada semua. Kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul as. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buka. Assalamualaikum. Selamat buka. Terima kasih. Selamat buka. Selamat buka.